adalah dengan wujudnya ancaman akidah pada masa kini, Tuan Guru. Kenapa nak tak nak orang kata wajiblah bagi umat Islam untuk belajar sifat 20 dan bukannya tauhid 3 seperti yang digembar-gemburkan dalam sistem kita hari ini. Silakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni soalan panas sikit lah. Pasal kata-kata lah ni banyak atau ramai, bahkan banyak begitu laporan yang kita terima lah di institusi, bahkan buku-buku teks kita pun meng-highlightkan fahaman Tauhid 3 ni berbanding dengan pelajaran sifat 20 ni. Sedangkan yang memang sepatut dan wajar yang diajar adalah sifat 20 berbanding dengan Tauhid 3. Jadi di atas soalan kata kenapa tak dapat tidak kena belajar sifat 20 ni, cuba kita perhati, kita amati sikit. Ada sebagainya telah disebut pun oleh dua sahabat panel kita tadi. Pertama, kenapa sifat 20? Antara yang saya sendiri dah guna bahasa tu, pasal sifat 20 ni dia saripati, dia intipati. Pati lah, pati ni kalau orang kata dapat pati kasturi, tak dapat minyak lain, wangi lain, tak apa dah, pasal pati pakai seminggu tak hilang. Faham dah wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bin nafsi. Bahasa mudahnya, kalau ringkas-ringkas pun 13 tu, sekali pun tak faham maknawiyah, tambah nak beza makni maknawiyah tu, ambil 13 saja atas kaedah muatan syari. Faham tu sekali pun tak belajar semua sunnah satu pun, hanya belajar sifat 20 je, akidah dia sahih. Tu kata dia pati. Pasal hanya belajar dengan 13 ni habis ringkas lah. Kalau dengan umum kita sebut yang masyhur 20. Belajar walaupun 13, insya-Allah tak rosak akidah. Tak apa. Pasal dia ada disiplin. Bahasa saya dah pakai, dia ada parameter, ada kayu ukur. Yang ni ni sifat Allah, ini mustahil sifat Allah Taala. Ni harus. Dah tahu dah kayu ukur dia, ada hitam putih dia. Bahasa mudahnya, yang ni salah ni. Ada muka, ada tangan, dua tangan, kanan kiri. Allah naik turun. What a funny thing. What you talking about? Punya putih sikit saya kalau tu. Apa benda kau cerita ni? Kau cerita Tuhan ke cerita Ultraman? Sikit saya sebut itu. Pertama, jadi dia ialah saripati. Kedua, tafsili, detail. Bukan detail, very great detail. Bahasa orang putih sikit. Bahasa orang putih satu kan. Dia crystal clear, bukan clear, crystal clear. Sangat clear. Sangat jelas. Apa yang sepatutnya, apa tak sepatutnya. Ni wajib, ni mustahil. Ada comparison yang cukup jelas. Cuma adalah orang-orang yang pasti mendengar tu, kalau saya guna bahasa gitu, dia tak faham. Allah ni ada, lawan-lawan tak ada. Masya Allah, what's terrible thing with you? Dia tak boleh faham apa maksud istilah yang ni sifat berlawan tu. Maksud sifat berlawan ni maksudnya bila ada, tentulah mustahil tiada. Macam dah lelaki, takkanlah perempuan. Laki perempuan pun kalau ikut ada yang muskil loh kan. Tapi ada, mana boleh ternafi tiada? Ada. Bila dah ada, tentulah ternafi tiada. Jadi opposite macam ni pun dia tak boleh faham. Yang ni lah maksud berlawan, bukan mendengar, lawan, lepas tu bekak. Masya Allah. Kadang orang ni ada title doktor, PhD. Tapi SPM pun tak lulus apa ya. Saya sebut bahasa tu. Tak sebut. Dia crystal clear. Sangat clear. Tapi seclear macam tu, macam Dr. Abdullah Jalil sebut tadi, sampai ada orang menyesatkan, kata, faham, mukhalafah lil hawadis ni sesat. Apa benda kau cerita ni? Nonsense. Ridiculous. Mula saya tak boleh, saya geram, saya cakap putih lah kan. Nak cerita apa benda yang sesatnya? Engkau tak faham tu lah kau sesat. Pasal apa? Pasal dia crystal clear, menerangkan. Yang ni sifat makhluk. Apa dia? Satu. Kemudian, apa yang dibelajar sifat dulu, dia teras. Bab zat dulu. Wujud. Wujud apa? Mestilah wujud zat. Kalau kita sebut la ilaha illallah, tak boleh nak isbatkan sabitnya zat Allah Ta'ala. Makhluk, sifat makhluk, zat makhluk pun sabit. Tapi zat Allah Ta'ala lagi sepatutnya disabitkan dan diakuikan, diiktirafkan, diiyakan. Sabitnya ia berbanding dengan zat makhluk. Zat makhluk ni dia jaizul wujud, mumkinul wujud. Allah wajib wujud. Level yang sangat beza. Jaizul wujud, wajibul wujud. Masya Allah. Faham hak ni pun cukup dah daripada belajar hak lain. Maksud apa?
Allah wajib wujud. Kita harus ya. Kita ni mumkinul wujud. Jadi Allah yang adakan aku, Allah yang ahyani, Allah yang at'amani, dia yang saqani, dia yang waja'alani minal muslimin. Baru rasa kehambaan dia. Dia trust kan. Dan apa yang diajar dalam sifat 20, dia adalah muafakat akal dan nakal. Juga telah disebut oleh dua panelis kita tadi. Muafakat akal dan nakal. Bahkan sifat 20 ni kalau tak sebut dalil nakal pun, akal tak boleh nak tolak. Ada yang komentar tadi, saya setuju sangat, dia kata, tanya ni, Allah ada tak ada? Engkau faham macam mana? Allah ada tak ada? Nak jawab ada tu. Ada. Apa masalah belajar sifat 20? Allah ada, tak ada dulu ke? Ke memang ada ke? Ke dia adakan dia ke? Ke asal tak ada ke? Ke ting ada ke? Macam mana? Kau faham macam mana? Nombor soalan dulu. Allah bila dia ada, dia pun nanti hancur juga ke? Jawab. Oh, very clear. Terus. Tak payah sebut ayat Quran. Bagi soalan orang kata apa? Raw gitu, mentah-mentah gitu je. Orang soalan mentah je. Soalan very simple question aja. Kau jawab tak? Tak boleh jawab. Bodoh sangat buat ketuhanan kau ni. Dia kata dia bukan saja minimum, tapi kalau kita maksimum kan pun, itulah pahaman yang nak dibawa. Mana ada pahaman lain? Kalau nak memang yakin Allah Ta'ala kekal, memang makhluk binasa, nak pahaman apa lagi? Nak tinggi mana lagi kau nak belajar? Sikitlah kalau saya sebut dengan bahasa itu. Lagi, dengan adanya kita belajar sifat 20 ni, dia membolehkan kita ada kayu ukur, ada parameter. Ada orang kata Allah naik turun. Ya betul. Ini macam lift je, naik turun. Walaupun ada nas, tu kau tak faham. Kau tiba-tiba kau nak bahas nas, kau faham ke nas? Kau orang alim ke? Faham ke bahasa Arab? Baca kitab Jawi pun tak boleh. Jawi pula, Jawi klasik, berteraskan mengikut prinsip bahasa Arab. Macam mana kau nak faham? Bahasa ibunda pun kau tak lulus, macam mana kau nak faham bahasa Arab? Jangan cakap besar lah. Bahasa saya gitulah. Betul? Ambil lah yang ulama' dah buat kesimpulan. Parti ni. Ambil parti ni senang je. Apa aja. Kau tak tahu sebatang habuk ayat Quran sekalipun kau baca Fatihah kau tak faham akidah sifat 20 kau betul. Saya bukan nak menafikan suruh belajar makna Fatihah tu, tapi saya nak kata kalau kau faham sifat 20 ni betul-betul, macam mana? Kau tak faham sebatang habuk pun Fatihah yang kau baca. Tak pernah belajar Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kau tak pernah belajar kali pun, akidah kau sahih dengan Allah Ta'ala. Tentu dia adalah aqallus sifat sekurang-kurang, bahkan dia terah pula, bukan terah betul. Ternafi satu je. Kalau atas seringkat 13 tu, nafi satu je. Kau nafi satu je. Habis. Kau tak jadi orang beriman dah. Menafi wujud, siap, habis. Menafi baqa', habis. Menafi beriman, iman, batal habis iman. Menafi kidam, habis, batal iman. Menafi wahdani Allah Ta'ala, zat, sifat, af'al, bahkan milik dia, batal iman. Menafikan Allah Ta'ala ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak payah cerita ya Quran. Apa gila engkau? Takkan Allah Ta'ala tak mendengar? Takkan Allah Ta'ala tak melihat? Takkan Allah Ta'ala tak ada kuasa? Takkan kita nak rasa kita ada kuasa? Kau tak pernah dengar ke la haula wala quwwata illa billah tu? Dan faham sifat 20 ni, betul dia punya kaedah prinsip nafi dan isbat dia. Apa nak ni nafi? Tu yang ni mustahil pada Allah Ta'ala, nafi. Apa yang nak diisbatkan? Yang ni wajib pada Allah Ta'ala. Dan nak isbatkan apa? Ni keharusan yang boleh berlaku pada Allah Ta'ala. Apa dia? Dia nak jadi orang kaya ke, miskin ke, bahagia ke, celaka ke, nak jadikan iblis ke, nak jadikan syaitan ke. Tu hak dia. Nak bagi bahagia ke, celaka ke. Dia nak buat jin ke, manusia ke. Dia nak jadikan kiamat ke, jadikan kiamat ke. Itu hak dia. Nak boleh faham, nak boleh ada dengan kayu ukur tu boleh mengenal apa yang sepatutnya istilahnya nafi dan isbat dengan tepat. Okey, yang tu kenapa sekali lalu lah kena belajar sifat 20. Cuma atas kitab-kitab pun kita telah didedahkan sikit tadi. Sedikit kalau saya bagi komentar situ apa dia? Bersama dengan kitab ni tak dapat tidak guru bagi betul. Maksud apa? Kadang-kadang kitabnya tu baik, hebat. Tapi guru tak betul penin. Bahkan kalau saya kata jangan kata belajar guru sifat 20. Kau belajar Al-Quran pun, guru kau tak betul. Guru kau, bahasa-bahasa dia maksud sebut ni, Wahabi tu lah. Walaupun kau belajar Quran, kau belajar hadis, kepala otak kau sebel. Pasal apa? Guru kau tak betul. Tambah ada tokoh-tokoh yang, pada mereka yang tu adalah tokoh, padahal tak terpakai pun. Tak terpakai pun. Kalau pakai, walaupun dia belajar Quran dan hadis daripada tokoh-tokoh tersebut.
Pasal apa? Gurunya tak betul. Tapi kalau belajar walaupun kitab ringkas matan Ummul Barahin, matan Jawharah Tauhid, belajar matan aja. Bukan belajar Aqidatul Najin, tu tebal tu. Besar tu. Baca boleh nak faham belum tentu. Tak cari apa tak baca. Beli, ada PDF pun ada, Google ada buka PDF, buka baca. Baca boleh kalau pandai baca Rumi. Jawi. Kalau tak ada baca hak je busi Rumi pun ada. Baca tak? Baca boleh, faham tak boleh? Jangan kata baca hak Quran. Quran tu memang Arab. Baca memang tak faham pun langsung. Pasal tak faham Arab. Ni Jawi, bahasa ibunda. Baca pun tak faham. Padahal bahasa ibunda. Pasal apa? Pasal dia ada disiplin. Ada tata cara. Ada apa yang sebut ada metodologi yang perlu dipaham. Macam mana perbandingan bahasa Arabnya dengan bahasa Melayunya. Yang ni naat, ni ataf. Macam-macam tu. Kalau kau tak pernah belajar bahasa ibunda, disiplin-disiplinnya, yang kata jangan kata bahasa-bahasa klasik, bahasa Arab, kitab tauhid akidahnya tu. Beri peribahasa pun tak faham. Burung terbang dipipihkan lada, yang tu pun tak faham. Dah tergantuk pun nak tengadah, tu pun tak faham. Kalau sebut apa nak kopi kerasnya. Kalau Wahabi tak tahulah dia faham macam mana. Kopi keras dia faham, kopi tu budan peti sejuk beku. Itulah kopi keras. Pasal dia faham zahir ayat. Kalau kata tanam pisang lah, pergi tanam pisang tu, agak-agak tanah tu 10 hektar tanam pisang. Agak-agak dia buat apa? Dia beli pisang, dia tanam. Wahabi. Pasal apa? Dia faham zahir ayat. Dia tak faham. Bahasa Melayu pun dia tak boleh faham. Tapi kalau dia ambil pokok pisang, anak tanam pisang, dia tanam, tu maksudnya dia faham bahasa lah tu. Faham bahasa? Faham bahasa. Jadi sifat 20 ni, orang tak faham bahasa pun boleh faham. Pasal apa? Bahasa dia tak, orang kata apa? Macam mana bahasa Quran tu, dia Quranan Arabian, dia huruf Arabian tu apa? Lughah dia Arabi, uslub dia Arabi, qawaid Arabi, dzukil Arabi, cara istinbat dia ada qat'iyud dilalah wa subut. Tu kalau sebut tu mengaji 10 tahun mungkin dah tak faham lagi. Kan? Saya nak cerita apa? Sikit perbandingan kenapa belajar sifat 20. Sikit dah kata tu kenapa tauhid 3. Tauhid 3 ni belajar dia masalah siapa? Terlalu umum. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Apa kata? Asma' wa sifat. Adalah orang tu disebut asma' wa sifat. Macam mana prinsip uluhiyah kau nak faham? Walaupun sebut uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat tu, dia faham macam mana? Dia boleh menerima prinsip Allah ada di atas arah, Allah duduk tak apa, Allah naik turun tak apa, yang layak dengannya. Jadi dia boleh melayakkan apa yang tak layak pada Allah Taala. Allah ni arah, Allah duduk atas, bukan atas pada atas lagi. Atas tu ada apa? Atas pada arah ada apa? Kata ni, siap tanya gitu. Dia faham macam tu, jadi bila dia faham macam tu, dia bukan faham apa yang sepatutnya dia nak kena faham rasa hebat Allah Taala. Allah menguasai, tapi dia faham atas tu dengan dia faham cara literal, faham mentah-mentah, faham word by word, just translation only. Tapi dia nak faham ayat Quran, padahal dia bukan reti apa maksud. Dia tak reti apa yang sepatutnya dipaham. Allah Taala ghaniyun 'anil alamin. Ghani tu dia tak faham. Dia tak faham. Dia tiba-tiba nak faham ayat Quran. Apatah lagi yang tu kata ustaznya, kena maulananya. Kalau yang awam tu macam mana yang tak reti apa benda tu? Yang duk dengar, duk ya, ni hebat ustaz ni, buka kitab gedebuk. Tapi satu benda pun dia tak faham. Satu benda pun tak faham. Kalau ustaznya pun tak faham ayat Quran, yang anak buah lagi tak faham apa benda. Itu yang kita akan dengar anak-anak buah dia yang jatuh parit, jatuh gaung begitu ramai. Pasal apa? Pasal faham akidah yang terlalu umum ni. Pada dia Tuhan ada tangan tak apa, ada mata tak apa, ada 2 tangan tak apa, semua ayat Quran, semua betul belaka. Kata dia, bukan saya yang kata, Allah yang kata. Nampak? Dia macam sepir dia. Kita belajar sifat 20 bukan macam tu. Kita tak pergi terus pada ayat Quran. Bila cara Wahabi ni faham ayat Quran, dia akan jadi satu kesalahan besar atas mana? Ada prinsip yang telah disebut dalam hadis yang telah disebut pun oleh salah seorang pendek itu tadi. Ada Rasulullah kata, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dia bagi orang awam suruh belajar nas, belajar Quran, lepas tu tafsir. Ambil kau ambil faham. Bagi faham nas. Sedangkan mereka tak ada kelayakan nak faham nas. Yang ni istilahnya menafsirkan Quran dengan menggunakan akal fikiran, ra'yi sendiri. Dengan bahasa mudah kita cakap kampung ni, guna kepala otak dia. Ikut faham dia nak faham apa? Dia nak faham Ar-Rahman alal arsy istawa ni, ala tu duduk atas pada atas. Atas tu langit. Jadi faham dia tak umum tu, langit ke arash? Yang mereka kata mula langit. Lepas tu arash.
Lepas araf pula, atas pada atas araf lagi, bukan atas, bukan tempek tu. Atas pada atas tu. Lepas tu lagi, atas tu dia makan adami. Lepas makan adami lagi pula, apa benda pula? Dia makan, dia tempat tapi bukan tempat. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi dia tak ada pendirian tau, pasal dia terlalu umum. Kita hogah dia sikit, tojah dia sikit, lagi dia mengelepar, dia tukar ayat lain. Waktu ayat Quran ni kata dia bukan saya kata, Allah yang kata. Waktu kau nak lempar mana? Innallaha ma'ana. Kalau kelahi macam tu lah kan. Tapi asal nak sebut, ni cara pahaman Tauhid 3. Jadi dia tak ada parameter untuk kayu ukur. Bahkan, atas kadang-kadang sepi yang dia ajar, apa Allah Ta'ala kata, kita kata. Dan dia kata faham hanya translation, word by word only. Itu masalah dia. Jadi, akidah Tauhid 3 ni dia kabur. Tak jelas. Lagi, pahaman khas tentang asma' wa sifat. Dia menyebabkan gagalnya faham apa dia asma' wa sifat pun. Dia tak faham pun sifat apa, asma' apa. Bahkan dia tak faham pun sifat apa, juzuk apa. Dia kata antara asma' wa sifat ni apa? Allah ada muka. Tu tauhid asma' Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala muka. Muka bukan sifat. Mendengar sifat. Melihat sifat lihat. Sifat dengar. Kalau melihat dengan mana perbuatan lihat, itu perbuatan. Tapi dengan mana pelihat, tu yang ngaji kitab Baqarah apa, ada ulama kita bahasakan pelihat, pendengar, perkata, perkuasa. Dia gunakan bahasa tu nak menunjukkan yang ni sifat yang sabit di zat, bukan perbuatan. Jadi dia tak boleh beza antara sifat dengan juzuk. Muka pada dia sifat, tangan adalah sifat. Ni ayat sifat kata dia. Muka bukan sifat lah. Muka juzuk, tangan juzuk. Ada tangan. Jadi di atas dia tak faham prinsip sifat 20 tu, dia kabur nak menghukumkan mana betul mana tidak. Jadi dia tak ada habis-habis Allah yang kata, bukan saya yang kata. Pada dia telah berakidah dengan betul. Sedangkan dia dah sesat. Yang ni yang berlaku pada Tauhid 3 ni. Kemudian Tauhid 3 ni, dia istilahnya memaksa orang awam yang Quran mungkin tak kerti baca, tapi pergi belajar nas, ambil faham Al-Quran, kalau boleh kau faham sendiri ayat Quran. Jadi gitu. Kita sifat 20 ni, ulama kita, kalau kau tak faham Quran pun, ambil ni akidah, kau hafal dulu, dengar pelajaran satu, sekali pun tak ada satu ayat Quran kau hafal. Kalau kau faham elok, sah akidah kau. Walaupun tak pernah belajar satu pun daripada Asma'ul Husna. Saya sebut tu bukan saya mengenepikan belajar sifat Asma'ul Husna apa dan sebagainya, tapi nak menunjukkan apa yang ada dan sedikit perbandingan dengan sifat dengan cara Tauhid 3 ni yang menyebabkan berlaku kecelaruan dalam masyarakat. Dan memang kita dapat lihat masyarakat kita celaru. Pasal apa? Pasal dia tak ada, kata apa? Tu yang kalau bahasa saya rasa sedap bahasa tu apa? Ada parameter tu. Parameter bukan perimeter. Parameter, ada kayu ukur tu. Dia boleh check and balance. Ada tawazun. Tengok hak, ni batil. Pasal sifat 20 tu pula disusun oleh ulama kita mengikut sekuens berfikir yang betul. Mula-mula cerita apa tu? Dia zat tu, wujud. Betul apa? Baqa. Sekuens berfikir dia mestilah nak cerita apa. Zat ada dulu, betul? Zat dia tanzihkan dia dulu. Baqa, kidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Dah cerita tu zat mesti macam ni, prinsip nak faham zat Allah Ta'ala. Apa terbayang dalam fikiran, mustahil. Pasal mukhalafah lil hadis. Lepas tu baru sifat yang ada pada dia, kudrat, iradat. Pasal apa? Dia alam ni ada. Takkan dia tak kuasa. Cara dia mengajar satu sekuens berfikir yang siapa yang betul-betul hadam sifat 20 ni, dia kata ngaji kitabnya betul, gurunya betul. Masya Allah. Cukup dah untuk jadi awliya Allah. Tapi kalau tak belajar, Masya Allah. Tu yang habis dia kata pahaman Yunani. Biasa bila lah orang Yunani belajar sifat 20, tak tahu lah. Pahaman Greek, apa benda lah. Biasa bila lah orang Greek tu pergi belajar sifat 20. Bukan Greek, kalau dulu tu Greek lain lah. Dia tak faham Greek tu dah sudah. Rasa lebih kurang itulah komentar saya. Maaf ambil masa sikit. Saya tak boleh sebut tu. Dia tak boleh sebut pendek. Saya sebut lah tadi. Saya pulang balik pada pengacara majlis.